Datuk Seri Amiruddin Syarif kekal sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya Kerajaan Perpaduan menang dalam PRU DUN ke-15 di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan keputusan tersebut dibuat berdasarkan prestasi cemerlang Datuk Seri Amiruddin mentadbir Kerajaan Selangor. Ini termasuk kesediaan syarikat Tesla menjadikan Malaysia sebagai pusat penting pengeluar kereta elektrik EV dengan membuka ibu pejabat di Cyberjaya. Jadi saudara, saya terangkan ini, kalau Malaysia tak ada pelaburan asing, ringgit dia tak akan kuat. Pertumbuhan tidak meningkat. Wah, kalau pertumbuhan ekonomi kita suku tahun pertama dan Selangor nombor 1. Sebab itu kita cadang untuk kekalkan Amiruddin sebagai Menteri Besar. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin tekad berusaha keras memastikan kemenangan Kerajaan Perpaduan dalam PRU DUN ke-15. Terima kasih atas cadangan daripada Perdana Menteri, namun kita harus membuktikan dengan kemenangan dalam pilihan raya dan ini harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Tapi ini saya percaya akan dapat konsensus daripada pimpinan-pimpinan. Saya ucap terima kasih atas penghargaan dan pengiktirafan itu dan ia harus dibuktikan dengan kemenangan yang signifikan dalam pilihan raya. InsyaAllah kita akan kerja keras untuk mencapai kemenangan tersebut. Pelancaran skim pembiayaan padi madani SPPM dengan manfaat pelindungan takaful sehingga RM10,000 dilihat penting bagi mengurangkan implikasi kewangan akibat faktor luar kawalan yang menjejaskan tanaman. Skim berkenaan membolehkan pesawah terjejas banjir, kemarau, ribut, penyakit tumbuhan dan serangan makhluk perosak memperoleh pampasan. Skim yang diterajui Agrobank itu turut menawarkan pembiayaan tanpa cagaran bagi membiayai model pusingan penanaman padi. Dia kurangkan sikit pergerakan. Tak boleh. Inilah dia Perdana Menteri kita. Saya juga amat bersetuju dengan pelancaran pinjaman daripada Agrobank yang memberikan banyak manfaat kepada para petani, khususnya dapat insurans perlindungan percuma kepada petani dan dapat memberikan modal pusingan awal kepada petani yang selama ini tercari-cari sebelum memulakan tanam padi di manakah dapat kita cari modal untuk diberikan kepada para petani bagi memastikan dapat menanam padi dengan baik dan hasil yang cukup lumayan. Di kawasan Sungai Besar ni kita dah 7 tahun mengalami masalah pengurangan hasil padi. Ya, disebabkan oleh pelbagai oleh penyakit dan juga musuh-musuh tanaman. Jadi kalau ada program yang macam ni, kalau ada insurans, ya alhamdulillah dia akan boleh membantulah. Dan saya kira insurans ni sudah tentu dia akan ambil kira ya sama ada tanaman itu menjadi ataupun tidak. Ya, kalau tanaman menjadi maknanya insurans tak akan bayar. Tapi kalau tak menjadi mungkin itu akan insurans akan bayar dan ini akan memberi manfaat dan semangat ya kepada ahli pesawat padi di kawasan Sungai Besar. Dengan pelancaran skim tadi yang insurans untuk pesawat padi amat membantu sangat, terutamanya pesawah dan juga ahli keluarga. Dengan sekarang ni hasil padi tak menentu dengan penyakit dan sebagainya. Memang amat membantulah. Terima kasihlah PM. Mereka ditemui dalam program sentuhan agro madani peringkat negeri Selangor. Turut disampaikan bantuan peralatan pelangkapan ikan LKIM dan allowance sara hidup nelayan LKIM berjumlah RM275,000 kepada 2,289 penerima. Adanya RM300 ni banyak bermakna kepada nelayan. Hari ini saya penerima cek sebanyak 7 juta lebih. Saya rasa nelayan cukup bangga dan saya sendiri selaku pengurusi nelayan Selangor bangga dan terima kasih kepada kerajaan madani. Dapatlah meringankan beban ya, pada ahli kita yang mana ahli-ahli yang taraf miskin, nelayan taraf miskin tu ada, mempunyai sampan tradisional lagi. Jadi atas sumbangan ini dapatlah meringankan beban pada nelayan ya, kawasan saya iaitu Sungai Besar Sabak Benam untuk memudahkan mereka turun ke laut dan mengganti peralatan yang lama kepada yang baru.
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan di dua Mahkamah Session Berasingan di Selayang. Datuk Seri Muhammad Sanusi didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut. Untuk pertuduhan pertama, Datuk Seri Sanusi didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Untuk pertuduhan kedua, Datuk Seri Sanusi didakwa di bawah seksyen sama kerana mempertikaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung penumbuhan kerajaan perpaduan. Kedua-dua kesalahan didakwa dilakukan di Selayang 11 Julai lalu. Hakim Nur Rajiah Mat Zain dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh membenarkan Datuk Seri Muhammad Sanusi diikat jamin dengan wang jaminan masing-masing sebanyak RM5,000 dan memerintahkan beliau tidak mengeluarkan komen mengenai kes ini sehingga kes selesai. Sebutan semula kedua-dua kes ditetapkan pada 4 Oktober. Pada 11 Julai lalu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor dalam ucapannya dipercayai telah menyentuh isu perkenan Sultan Selangor berkaitan pelantikan Menteri Besar Selangor. Ucapan terbabit turut mempertikaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung penubuhan kerajaan perpaduan. Susulan itu, 57 laporan polis dibuat pelbagai pihak terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi berhubung perkara berkenaan. Pada 13 Julai, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain memaklumkan polis telah membuka kertas siasatan terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi berhubung kenyataan yang didakwa menyentuh isu 3R iaitu agama, raja dan kaum dalam ceramah politiknya. Kertas siasatan terhadap beliau dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 504 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Pada 18 Julai, Datuk Seri Muhammad Sanusi ditahan polis di Ibu Negara sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak untuk siasatan di bawah Seksyen 4-1A Akta Hasutan 1948. Sambutan Ma'al Hijrah tahun ini bertemakan perpaduan teras Malaysia Madani. Seperti kelaziman akan dimulakan dengan Majlis Ambang Hijrah bacaan doa akhir dan awal tahun sebelum sambutan kemuncak peringkat kebangsaan esok. Majlis tersebut akan berlangsung di Masjid Negara malam ini. Kita bersama wartawan JAKIM Fadlina Izhar yang berada di sana bagi meninjau persiapan untuk majlis tersebut. Terima kasih Nurul. Untuk pengetahuan anda, tema sambutan Ma'al Hijrah kali ini adalah manifestasi dari intipati ajaran Rasulullah SAW yang memfokuskan perpaduan sebagai tunjang utama masyarakat. Justru pada malam ini akan berlangsungnya majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun yang akan dipimpin sendiri oleh Imam Besar Masjid Negara iaitu Tuan Haji Ehsan Muhammad Husni. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai majlis pada malam ini, bersama dengan saya adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusetiaan dan Hubungan Luar JAKIM, Puan Alami Aldumah Akhili. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Okey Puan, boleh Puan jelaskan kepada para penonton apakah intipati program kita pada malam ini? Okey, terima kasih. InsyaAllah malam ni kita akan ada majlis secara langsung bacaan doa akhir tahun dan awal tahun untuk Muharram 1445 Hijrah, yang mana majlis ni kita jangka 500 yang akan hadir dan akan diketuai oleh kita punya menteri yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Naim, dan kita jemput juga ketua-ketua agensi di bawah IBM sendiri untuk meramaikan lagi majlis kita pada petang ini. Kemudian kita akan ada secara langsung bacaan doa yang akan diketuai oleh Imam Besar Masjid Negara, Sahibul Fadilah Tuan Haji Ehsan bin Husni, dan selepas itu kita akan bersolat jemaah bersama, solat maghrib, dan kita akan ada solat hajat dan juga sedikit doa selamat bacaan Yasin untuk
keselamatan negara kita, insya-Allah. Okey, menarik itu ya. Okey, bagaimana pula dengan tema sambutan Malam Hijrah untuk tahun ini? Boleh Puan jelaskan secara signifikannya? Okey. Tahun ini kita telah pilih tema iaitu perpaduan teras Malaysia Madani, yang mana kita ambil sendiri signifikan daripada kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW yang memang memfokus kepada perpaduan. Itu yang jadi poin utama pada tahun inilah, yang mana ketika Rasulullah sendiri berpindah, Ansar dan Muhajirin tu boleh bersama-sama. Jadi kita nak perpaduan tu berlaku di zaman kita ini, insya-Allah, di negara Malaysia yang harmoni ini. Okey, terima kasih Puan. Okey, baiklah, jika anda berkesempatan dan berada berhampiran dengan Masjid Negara, boleh turut sama hadir ke Masjid Negara sebelum jam 7 malam ini bagi mengimarahkan lagi majlis kita pada malam ini. Dan bagi yang tidak berkesempatan, jangan risau kerana kita bawakan anda secara langsung majlis Ambang Hijrah sempena majlis sambutan Malam Hijrah peringkat kebangsaan pada jam 7 malam ini hingga 7.40 malam nanti. Dan secara di TV1 dan juga saluran radio RTM. Dan untuk itu saya Fatina Izzahar dari Masjid Negara. Salam Malam Hijrah, kita kembali ke studio. Assalamualaikum. Terima kasih Fadrina atas perkembangan seterusnya. Kita ke perkembangan ini. Arena Bola Sepak Negara menerima perkhabaran duka berikutan pemergian bekas pengendali skuad Harimau Malaya B. Satyanandan yang meninggal dunia akibat kanser di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Media, Komunikasi dan Perhubungan Awam Persatuan Bola Sepak FAM, Christopher Rush ketika mengesahkan perkara itu berkata, Satyanandan menghembuskan nafas terakhir pada 1.25 tengah hari ini. Menurut Rush, mendiang melawan kanser selama hampir setahun dan sebenarnya sudah berada di hospital sekitar 2 hingga 3 bulan lepas. Butiran upacara penguburan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, FAM turut mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang atas pemergian Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM hari ini. Pencapaian terbaik mendiang adalah ketika mengemudi skuad bawah 23 tahun untuk menjuarai Pesta Bola Merdeka 2007 dan dilantik sebagai Ketua Jurulatih Harimau Malaya sehingga awal 2009. Bekas pemain Negeri Sembilan itu pernah menjadi jurulatih beberapa pasukan tempatan, antaranya Kelantan, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Felda United, Selangor dan kali terakhir sebagai pengendali Sarawak United. Satyanandan sebelum ini terpaksa berehat seketika daripada arena bola sepak selepas menjalani rawatan kesihatan pada tahun lepas. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menerima semula sebahagian tiket perlawanan akhir Piala FA yang berkemungkinan tidak habis dijual oleh Kuala Lumpur KL City FC. Badan Pengelola Liga Malaysia itu menjelaskan tiket yang diserahkan semula oleh KL City itu akan dijual kepada penyokong Johor Darul Takzim JDT. Ini seperti yang telah disetujui oleh kedua-dua pasukan menerusi hebahan media dikeluarkan MFL sebelum ini. Bagaimanapun, jelas MFL, penyokong KL City masih boleh membeli tiket aksi final itu yang masih ada diperuntukkan buat mereka. Pertemuan final Piala FA akan berlangsung Sabtu ini di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. MFL membahagikan tiket mengikut 5 kategori bermula pada harga RM50 hingga RM200. Baik, seterusnya kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Kharitonisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 22 Julai nanti. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan
bahagian perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca semasa. Melalui paparan imej kemeradaian terkini, dapat diperhatikan keadaan hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Johor dan juga di bahagian utara semenanjung Malaysia. Keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kudat dan juga pantai barat, termasuklah di bahagian di daerah Tongot, negeri Sabah. Keadaan hujan ini juga dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Menjelang esok pagi pula, satu garis badai dijangka boleh terbentuk di kawasan perairan Selat Melaka yang mana ianya boleh memberi kesan cuaca yang lembap di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan pantai-pantai barat di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Melaka. Lain-lain kawasan insya-Allah tiada hujan dijangkakan. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi MAD Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.